الله الله ربي هو الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى قال فمن. Rawahul Muslim. Meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadis yang kelima berhubung dengan masalah umat Islam mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasrani. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu akan mengikuti langkah-langkah umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kamu akan mengikuti mereka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Yahudi dan Nasrani yang engkau maksudkan? Rasulullah SAW menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka. Keterangan daripada hadis ini, umat Islam akan mengikuti jejak langkah atau gaya hidup orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sehingga dalam urusan yang kecil sekalipun atau dalam urusan yang tidak masuk akal, contohnya, jikalau orang Yahudi dan Nasrani itu masuk ke lubang biawak yang kotor, yang sempit sekalipun, orang Islam akan terus mengikuti mereka. Pada zaman sekarang ini, kita dapat melihat kenyataan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ramai di kalangan orang Islam yang kehilangan pegangan di dalam kehidupan mereka. Mereka banyak meniru gaya hidup Yahudi dan Nasrani, baik secara sedar ataupun tidak. Ramai orang Islam yang telah terperangkap dalam tipu helah Yahudi dan Nasrani, dan ramai pula di kalangan mereka yang telah sudah menjadi alat untuk kepentingan Yahudi dan Nasrani. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada mereka. Ini hadis yang kelima sebagai mukjizat yang besar daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mengkhabarkan benda yang akan berlaku. Baginda sallallahu alaihi wasallam berbicara dan memberikan taklimat ini ialah dalam masa 1400 tahun lebih. Dan benda ini dilihat jelas satu persatu berlaku sebagai peristiwa yang berlaku di akhir zaman. Dan ini benda tidak boleh dielak sebab dia tetap akan berlaku, sebab dia telah dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai amaratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang sahih, di mana tanda-tanda kiamat berlalu begitu laju, satu persatu apa yang telah dibentangkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Persoalan dia pertama, ia adalah hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap akan berlaku. Apa yang menjadi tanggungjawab kepada kita ialah memelihara diri, menjaga, mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak termasuk dalam golongan-golongan yang binasa, supaya kita diberikan nusrah, bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam berdepan dengan saat yang sangat cemas, suasana yang amat dahsyat, di mana umat Islam hanya tinggal namanya sahaja. Bagaimana dinyatakan dalam hadis yang lain,
sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islam illa ismu wa la minal quran illa darsu wa kama qala. Akan datang kepada umat Islam di satu masa, kata baginda SAW, tidak tinggal umat Islam hanyalah melainkan namanya sahaja, dan tidak tinggal daripada Al-Quran melainkan dibaca sahaja. Ini benda-benda yang disebutkan oleh baginda SAW yang mengerikan bagi orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, apabila disifatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam keadaan-keadaan yang berlaku di akhir zaman mengikut riwayat hadis-hadis yang sahih, sahabat yang begitu hebat keimanannya, yang tinggi darajat dan kedudukan makamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang sentiasa melihat wajah insan yang paling mulia, mendapat tarbiyah yang terhebat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, memohon kepada baginda agar mendoakan mereka tidak melihat dan tidak berjumpa dengan zaman yang disifatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang begitu kuat imannya, yang begitu tinggi martabat kedudukannya pun merasa terlalu gerun dengan zaman yang disifatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka adakah umat yang berada sekarang di akhir zaman merasakan sedemikian, atau mereka berbangga selesa dengan kehidupan yang ada, dalam keadaan di depan mata terbentang terang satu persatu apa yang digambarkan keruntuhan, kemusnahan yang berlaku, yang mengancam kedudukan keimanan umat Islam itu sendiri. Oleh kerana itu menjadi kewajipan kepada kita umat Islam berpegang bagi menyelamatkan diri daripada goncangan fitnah yang begitu hebat, fitnah yang begitu dahsyat, yang menyebabkan umat Islam diperbodohkan oleh golongan Yahud dan Nasara, dua golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dua golongan yang telah didedahkan secara terang dalam Al-Quranul Karim kerja mereka, perancangan mereka setiap masa saban waktu tidak berhenti kira untuk menyesatkan umat Islam. Dalam ayat yang selalu dibacakan oleh penceramah, guru-guru yang mengajar, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tarda ank, tidak akan reda daripada kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-yahud wan nasara, oleh Yahudi dan Nasara. Mana golongan Yahud dan Nasrani sentiasa mencari jalan untuk merosakkan umat Islam, sama ada serangan itu daripada zahir ataupun serangan dia panggil al-ghazatul fikri, serangan pemikiran. Sehingga jelas apa yang disabdakan oleh baginda SAW, umat Islam hanya tinggal kerangkanya sahaja, nama sahaja Islam, nama dengan nama yang hebat. Tetapi bila disuruh dan diteliti daripada amalannya, gaya hidupnya, style hidupnya, semua sudah hancur, semua sudah lebur, maknanya terracun dengan perangkap racun Yahudi dan Nasara yang sangat jahat. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam yang sangat kasih kepada umatnya, tidak ada satu jalan yang menyelamatkan melainkan semuanya telah diberitahu dan digalakkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, bahkan diwajibkan untuk mengikut supaya kita selamat. Dan tidak ada jalan-jalan yang memusnahkan umat Islam melainkan semua itu telah diberi peringatan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk dalam hadis yang kita baca ini, betapa dahsyatnya suasana yang digambarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitulah hatta law dakhalu fi juhri dabbin. Takdirnya kalau orang-orang Yahudi Nasara terkejut masuk lubang biawak umat Islam, macam hilang akal, mereka terkejut. Maknanya satu tempat yang menggambarkan kekotoran yang begitu dahsyat, mereka terkejut. Ini yang dilakukan oleh musuh Islam sehingga kekotoran gaya hidup mereka dengan kemungkaran mereka
yang begitu dahsyat, akidah mereka kadang tertanggal, tercabut. Ya, mereka ikut juga. Sebab apa? Ini merupakan satu daripada amaratul sa'ah, tanda kiamat yang diberi gambaran oleh baginda sallallahu alaihi wasallam.